Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. فأما بعد. Yang dihormati pengurusi Arhish Center Datin Rahaiza, yang dihormati juga barisan kru-krunya yang menyediakan line kita ataupun Zoom kita secara live pada pagi ini. Yang dihormati serta dikasihi pada tuan-tuan dan puan-puan yang sentiasa istiqamah bersama dengan Arhish Center untuk program pembacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim berserta dengan program ibadah kita, iaitu dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan juga bercerita tentang ibadah. Ya, ibadah ni maksudnya yang berkaitan dengan solat, taharah dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, tahniah sekali lagi diucapkan dan terima kasih kepada tuan-tuan yang sudi melapangkan masa untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Sebenarnya impaknya bukan kembali pada orang lain. Semuanya balik kepada kita sendiri. Kalau kita mengaji, kita makin pandai. Dulu orang tua kata kat kita begitulah. Rajin belajar, pandai. Rajin mengaji, betul bacaan. Maksudnya rajin baca Quran, rajin mengulang, rajin latih tubi, sebutan makin baik. Kalau rajin mengaji, esok orang tua pesan nak jadi lawyer, kalau rajin mengaji dia boleh jadilah, berjayalah dia. Ya, apa yang dihajati. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mungkin tuan-tuan dan puan-puan telah pun berjaya. Ya, orang yang telah pun berjaya dari sudut akademik, dari sudut kerjaya dan sebagainya. Tetapi hati masih terpaut dengan Al-Quran. Ni apa cerita ni? Ya, hati masih lagi terpaut dengan Al-Quran, terpaut dengan majlis-majlis agama, siaran-siaran daripada program agama, masih lagi terikat dan rasa seronok, rasa sayang kalau nak tinggal. Ini sebenarnya kata orang tua dulu, rajin mengaji berjaya. Jadi berjaya tu maksudnya setelah kita berjaya dalam kerjaya yang kita cita-cita, akhirnya daripada perjalanan itu dia menghasilkan satu keimanan, mengekalkan jiwa kita dengan keimanan. Setelah kita berjaya, hala tuju kita berjaya ke mana sebenarnya? Setelah kita berjaya dalam kerjaya, setelah kita berjaya dalam kehidupan, kita, jadi kerjaya sebenar kita nak ke mana? Bawa kerjaya itu, iaitu kita nak dijadikan diri kita ini sebagai hamba Allah yang berjaya di sudut kerjaya dan akhirnya berjaya melaksanakan segala ibadah. Jadi kalau dulu kita mulakan kerja kita dengan niat kerana Allah Ta'ala, hari ini kita berjaya hanya kita mengutip pahala-pahala yang kita buat. Dan sakit-bakinya kita sempurnakan dengan mencari majlis-majlis ilmu, tambah lagi supaya apa yang kita bawa dulu, keberkatan pahalanya sampai pada hari ini, dan pada hari ini kita bimbing lagi sehinggalah kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala dalam suasana kita dalam keadaan belajar tidak berhenti. Bagi orang-orang yang terus belajar, mereka sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dosa mereka pun tidak, bukan tak dikira dosa. Maksudnya kalau orang belajar ni, kalau dia salah, masih ada keampunan.
Macam kita mula-mula kerja lah. Kalau salah bos kita kata tak apa, baru lagi. Betul tak? Tapi kalau kita terus belajar, maknanya kita makin tahu dan makin tak tahu. Bila makin tahu, makin tak tahu bererti lagi banyak kita mengaji, lagi banyak kita tak tahu dan lagi banyak kita akan belajar, maka kita makin banyak dekat pada Allah, dekat pada Allah. Jadi segala yang terkurang tu Allah akan ampunkan dosa kita. Sebab penghujungnya adalah kita akan kembali kepada Allah Ta'ala. Itu penghujungnya. Kita balik pada Allah. Ya, tak ada siapa pun kekal di muka bumi ini. Jadi sekali lagi tahniah dan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang setia dengan ilmu, dan impaknya itu semua kembali pada kita sendirilah. Ya, impak kembali pada kita sendiri. Balik dan pulangannya pada kita sendiri. Yang pentingnya kita letak pertama sekali niat kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan Arhis Center pun menyediakan kerana Allah Ta'ala. Tuan-tuan yang belajar pun kerana Allah Ta'ala. Saya yang berkongsi pun kerana Allah Ta'ala. Jadi semua bila digabung-gabungkan mencari rahmat Allah Ta'ala. InsyaAllah Allah sentiasa merahmati kita bila kita sentiasa melakukan sesuatu ibadah itu niat kerananya. Kalau bangun tidur tadi, Allah, pada hari ini satu hari aku nak niat kerana kau hidup aku. Semuanya niat. Apa perjalanan ke hidup ke, pejam mata ke, tidur ke, berlari ke, berjalan, bercakap dan sebagainya, semua ya Allah jadikanlah ianya ibadah. Aku niat kerana kau. Jadi bila mula macam tu, pengakhiran sampai malam kita akan jadi tenang dan kita sentiasa dalam keberkatan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Jadi permulaan pada hari ini kita baca dulu Fatihah. Kemudian selepas itu kita berselawat sikit dan kita terus pada surah Ad-Duha, dan nak dengar tuan-tuan pula yang baca. Sebelum ni saya baca, tuan-tuan ikut. Hari ini tuan-tuan baca, saya ikut balikkan ya. Okey, kita mulakan dulu dengan Al-Fatihah ya. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ila ali kulli was sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشائخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Untuk mendapat syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita tak pernah bertemu baginda sallallahu alaihi wasallam, tapi hati kita masih kasih padanya kerana apa yang ditinggalkan oleh beliau, agama, syariat, pengamalan, ibadah, semuanya melalui lisan, melalui perbuatan, melalui perkataan Nabi sampai pada kita. Mudah-mudahan kita akan dapat barakahnya insya-Allah dan bertemu bersama dengannya di akhirat kelak bagi orang-orang yang sentiasa berselawat. Jadi semulakan dengan selawatnya. Ya Nabi salam alaik, Ya Rasul salam alaik, Ya Habib salam alaik, salawatullahi alaik. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا
قط يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi kita telah pun bersalawat secara ringkas. Salawat ni macam-macam. Salawat tafrijiyah, salawat syifa, salawat macam-macam. Kalau kita bertawassul dengan salawat syifa, mudah-mudahan kita minta jauh. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha. Kita tak usah pedulilah ada orang kata bid'ah duk selawat tu. Ya. Bila kita selawat begitu, kita niat dia sebagai syifa. Ya, untuk menyembuh penyakit kita, minta dihindari daripada wabak COVID-19. Kita bacalah pagi-pagi 7 kali Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wal basair wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Pada zaman saya dulu, guru saya kata, bacalah 100 kali salawat macam tu kepada Nabi, ya. Insya-Allah segala penyakit selain pada kita baca apa, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Baca ayat tu tuan-tuan, laqad ja'akum. Akhir surah, tak silap saya surah At-Taubah barangkali, ya. Ya, surah At-Taubah. Tuan-tuan kalau boleh baca tu, juga baca 7 kali. Insya-Allah segala rasa apa kejahatan-kejahatan yang ada pada makhluk Allah Taala. Makhluk ni termasuklah manusia, termasuk jin, termasuk binatang, termasuk syaitan, termasuklah makhluk yang dikatakan virus tadi. Ya, kita tambah dengan salawat syifa lagi. Insya-Allah dia secara tersendiri. Kita kata kenapa aku tak kena COVID lah, minta kan? Kita minta jauh, bukan minta pergi kena kan?
minta supaya Allah Taala dengan berkat ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang pada kamu rasul yang amat menyayangi kamu, mengamati kamu, merindui kamu, suka pada kamu, ya, yang tak pernah dia ini menipu kita, apa dia sampai tu semua kebahagiaan dunia akhirat. Jadi sebenarnya bertawassul begitu, insya-Allah bila kita kasih kepada yang dikasihi, sang kekasih Allah Taala, tentulah Allah akan mengasihi kita, ya. Sebab tu Allah puji Nabi, Allah kata ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi, ya. Dalam ayat itu Allah Taala sebut apa? Wahai beriman, selawatlah kepada Nabi. Kerana bila kita selawat pada Nabi, Allah akan selawat kepada kita 100 kali, 10 kali. Dia gandakan lagi kebaikan tu kepada 100 kali, 1000 kali. Jadi rahmat keampunan Allah tak sama dengan apa yang kita minta. Kita minta sikit, tapi selawat pada Nabi ni berganda-ganda. Jadi bukan harap pada pahala tu, kita nak pada keampunan Allah, rahmat Allah. Ya, dengan rahmat Allah kita masuk syurga. Dengan rahmat Allah kita dapat hidup. Dengan rahmat Allah kita masih dipanjangkan umur, diberi kesihatan. Insya-Allah, tuan-tuan, boleh berbuat demikian adalah terbaik dalam kehidupan ini. Insya-Allah kita sambung pada suratul Duha, ya. Dalam tajuknya kita nak memurnikan bacaan. Siapa tak hafal surah Ad-Duha, siapa tak ingat surah Ad-Duha, ini satu kepelikan. Tanpa pula tuan-tuan yang selalu mengikuti kelas-kelas pengajian ini, sangat tuan-tuan semua al-hafiz, ya. Hafiz ni maksudnya dua keadaan. Satu hafiz, orang yang hafaz Quran sepenuhnya. Satu lagi hafiz, orang yang hafaz hadis. Hafiz ni lebih kepada al-hafiz. Sebab Quran jarang orang sebut hafiz. Imam Syafi'i al-hafiz, orang tak sebut. Ya. Imam apa lagi? Imam Malik al-hafiz, orang tak sebut. Imam apa lagi al-hafiz. Tetapi kalau dia hafal hadis, hafiz. Ya. Orang yang hafal hadis, banyak-banyak hadis, dia panggil hafiz. Ya, hafiz maksudnya orang yang menjaga hadis. Bila orang jaga hadis, syarat-syarat yang ketat pada hadis itu, nak menjadi perawi mestilah dalam keadaan dirinya bersih, tak buat perkara fasik, minum pun tak berdiri, ya. Walau dia kata ada hadis mengatakan Nabi minum berdiri, tak. Hadis itu telah dimasukh dengan hadis Nabi minum duduk, ya. Jadi ada ketika nak memberikan kepada kita keharusan. Kalau dah duduk dalam tandas nak minum air macam mana? Ya. Kalau tengah bertawaf nak minum air macam mana duduk? Kena pijaklah. Dia haruskan berdiri. Sebab tu dia katakan Nabi pernah minum berdiri. Pernah tu maknanya mungkin sekali dalam hidup dia. Sebab nak mendatangkan keharusan kepada umatnya di akhir zaman. Dalam suasana kencing berdiri. Nabi pernah kencing berdiri, maknanya Nabi buat mungkin sekali. Ya, selepas itu nak menunjukkan bahawa ada keharusan ketika mana kita pergi ke RNR, nak duduk tak boleh. Sebab bila tandas bercampur awam, bukan Islam dan Islam, dia agak tak bersih. Bila tak bersih, kita ni baju kita sentiasa bersih. Nak solat, nak semayang, nak minum, apa semua kan. Perjalanan kita bawa baju bersih. Bersih pada Allah, kecil dan besar. Kenapa dia sebut hadas kecil? Kerana tanggungan kita itu kecil. Kenapa dia sebut hadas besar? Kerana tanggungan kita besar. Ya, hadas kecil. Kenapa kecil? Kerana sebab kita sekadar basuh tangan, basuh muka, basuh kaki dah bersih. Ya, tapi kalau hadas besar macam mana? Melibatkan semua badan kita kena basuh dengan air. Semua badan kita, celah kuku, celah jari, celah kemaluan, celah-celah apa yang tak boleh sampai air, yang terlindung tu semua kena sampai. Jadi besarlah tu. Nak kena mandi, nak kena tutup aurat, nak kena tempat tersembunyi, ya. Tambah-tambah perempuan. Ya, perempuan kena ambil wuduk, ada bilik khas. Sebab tu masjid-masjid sekarang ni makin ke depan, ya. Maksudnya sediakan bilik tempat persalinan perempuan, tempat wuduk perempuan, makin kita tutup supaya apa? Nak jaga kewibawaan, kehebatan kehidupan wanita itu supaya tidak tercemar, ya, aurat mereka terjaga, diri mereka terbimbing dan sebagainya. Baik tuan-tuan sekalian. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan jadi hafiz. Hafiz yang ketiga ialah kita tak hafal Quran, tetapi kita nak jadi orang yang selalu baca Quran. Ya, saya ingat guru almarhum guru saya dulu, Tuan Guru Haji Ni Abdul Aziz Ni'mat, ya, dia pernah sebab kita pernah belajar, kira guru kita lah. Dia kata hak Quran ni kalau tak mampu nak hafal,
Tak apa, jangan takut, rajin baca. Rajin baca. Bila kita rajin baca, berarti kita telah menjaga kemukjizatan itu. Ya, orang yang hafal Quran sebenarnya orang yang sedang menerima wahyu Allah Ta'ala. Kalau kita mampu tuan-tuan satu hari ambillah satu kalimah pun tak apa, satu ayat pun cukup lah. Hari ini kita nak hafal surah Asy-Syams, susah sangat. Kita ambil wasyamsi wadduhaha. Cukup, esok umur ada lagi tambah. Wal qamari idza talaha. Ustaz, jangan cabar kami ustaz, sikit ayat tu. 15 ayat, hari ini sejam tak sampai, kami dah habis. Alhamdulillah. Tapi dia otak depan saja. Sampai tengah malam, wasyamsi wadduhaha wal qamari al-mari. Bunyi macam-macam dah tuan-tuan. Dia tak ingat dah. Hak qamari itu jadi wal mari, wal pergi dah macam-macam. Sebab otak ni dia bagi pada tiga, satu depan, tengah, belakang. Yang belakang ni memang kekal lama. Sebab itu kalau kita tengok kepala orang Yahudi, ada kumpul belongok di belakang depan ni. Jadi macam bongol tu. Jadi kuat ingatan mereka. Orang Arab pun kepala macam tu. Cuma kepala kita tak macam tu, sebab kepala kita ni orang Melayu sebelah Nusantara, rambut kebiasaannya tebal. Ya, sebab itu Allah cipta Nabi Muhammad pun rambut dia cantik, terurus, rambut dia lembut, ya, dan sebagainya. Sebab tu kita tengok kan, kalau dokumentari itu ataupun bahagian simpan sejarah di Turki, dia letak gambar rambut Nabi panjang. Lain-lain tu orang Arab banyak rambut dia macam buah zabik je. Rambut dia kerinting, pendek. Sebab tu kalau lelaki dia nampak. Lebih dia lagi, laki dia pula kalau kita panggil apa, bonggol belakang tu nampak. Perempuan tak nampak lah, dia pakai tudung. Jadi lelaki dia lebih lagi yang botak. Yang botak ni sebenarnya bagi kita makruh membotakkan kepala. Hukum ya. Hukum botak kepala adalah makruh bagi lelaki. Kecuali sunat ketika mana menunaikan haji dan umrah. Itu sahaja. Ya, kalau sahaja nak botakkan kepala jadi makruh. Tuk saya hari-hari. Tuk pun sebab kepala dia lebih baik botak, tidak tumbuh uban teruk ke atas kepala. Tak apa. Ada keharusan itu ya. Jadi hukum asal dia makruh membotakkan kepala. Kalau perempuan hukumnya bukan hapus, haram. Perempuan tak boleh. Kecuali dia kata, suami saya nak saya kepala botak lah ustaz. Itu luar biasa. Suami nak tengok. Sebab rambut itu mahkota. Sebab tu dalam bab taharah dulu kita cerita, pendapat Rubayyi ni dijelaskan pula oleh Imam Ahmad dalam satu hadis. Nabi suka wuduk, dia ambil ikut urutan rambut, sapu ke depan, sapu ke tepi, sapu ke belakang. Dia ambil air tu sapu ikut urutan rambut supaya rambut tu tak berserak. Jadi Nabi tak pernah botak kalau dalam keadaan biasa, kecuali Nabi buat ketika mana pergi haji dan umrah. Itu ulama berpendapat bahawa makruh bagi orang yang botak kepala. Kerana botak kepala ni nampak macam apa tuan-tuan? Nampak macam ganas sikit kan? Gangster. Jadi kita tak naklah begitu. Tapi kalau asal rambut tak tumbuh, maka nak dibotakkan harus ada keharusannya. Ya, lebih cantik dan sebagainya. Tuan-tuan sekalian, kita terus pada solat duha. Bila nak baca? Saya tak baca, tuan-tuan yang baca. Baik. Cepat saya nak cerita dulu. Kalau nak dalam Al-Quran, slot kita ni slot baca bertartil. Tartil maksudnya baca dengan tajwid. Tetapi tajwid yang kita baca tu kita nak masukkan sikit suara lagu. Biasa suara huruf kita dah baca dah. Esok bila waqaf ibtidak pun kita akan baca lagi dengan Ustaz Nazri. Wadduha wal-laili idza saja. Kita baca suara huruf dah keluar. Wadduha, ya, dah keluar suara huruf. Hari ini untuk slot saya kita tambah sikit suara huruf dan suara lagu. Kerana kita nak melengkapi package yang disarankan oleh Rasulullah. Bacalah Quran itu seperti Ibnu Hadza. Siapa Ibnu Hadza itu? Abdullah bin Mas'ud. Apa ciri yang ada pada Allah bin Mas'ud? Dia baca Quran ada 4. Pertamanya suara dia. Kita baca Quran suara dulu tuan-tuan. Kalau tak ada suara, tak dikira baca Quran. Bahkan kalau dalam solat, tak sah solat. Kalau kita takbir, macam tu je, pakai niat. Dia kira sekurang-kurangnya niat itu berserta lafaz yang disebutkan. Allahu Akbar. Fatihah pula. Allahu Akbar. Baca tidak ada takbir rukuk. Tak boleh. Kena ada paling kurang 5 benda. Iaitu salah satunya miming tu. Biarlah orang tak ingat doa tapi baca bukan main laju, padahal sebut benda apa kita tak tahulah.
Tapi yang pentingnya kena ada miming tu. Bergerak tu. Kemudian sekurang-kurangnya ada suara telinga kita dengar ya. Baik, di situ kita tengok saya nak susun di sini ada 11 ayat. 11 ayat bagaimana kita nak susun suara lagu. Suara dah ada, tuan-tuan sendiri suara dah sedap. Yakin. Kita yakin suara saya sedap ustaz. Sekejap lagi ustaz dengar saya baca. Ya, jangan ustaz pensar sudah dah tu. Tak akan pensar punya. Nabi pun tak pensar dengan suara Jibril kan. Sebab kita baca ni bila ada suara di ketiga suara semua sedap. Kalau suara tak sedap kita cakap anak kita pun tak suka dengar. Ya. Jadi suara kita sedap cuma nak murnikan bagaimana nak bentuk dia. Okey, kita susun kata kita ambil hari ni lagu Nahwan. Macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Kita letak yang pertama flying. Flying ni kita ambil lagu atas. Kemudian yang kedua sederhana, yang ketiga menurun. Dia makin menurun Selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Kenapa cantik kita angkat suara di situ? Kebetulan pula sumpah dengan waktu pagi. Siapa sumpah? Allah. Qasam dengan perkataan ad-duha. Demi waktu duha. Dia kata fajar. Fajar ayat sebelum tu. Wal fajr kan. Wadduha wal laili idza saja. Rendah. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kita ambil 3 tangga tu sudah. Lepas tu ulang balik. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. Naik balik. Ya, pertama balik. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. Ya. Turun ya. Kemudian naik balik. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. Kemudian yang keempat, yang penutup, وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. 1 dan 3. Boleh? Maksudnya 1, 2, 3. Wadduha. Naik. Wallaili idza saja. Mendatar. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Turun. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Naik. Walasawfa yu'ti. Mendatar. Kemudian alam yajidka turun. Wa idza qadalla fahada. Naik. Kemudian wa idza ka'ila fa'aghna. Mendatar. Kemudian alam fa'ammal yatim fala taqhar. Turun. Wa amma sa'ila fala tanhar. Naik. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Turun. Jadi naik dan turun sahaja. Boleh? 3 rakaat. Naik turun ya. 3 kali ya. Okey, saya baca, tuan-tuan cuba ikut dan selepas ni kita buka talian kepada tuan-tuan tolong baca pula. Okey. Saya baca, tuan ikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba 1, 2 mula. Buka mic pun tak apa. Okey. Wadduha. Wallaili idza saja. Tentak suara tengah. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dia naik balik.
وللآخرة خير لك من الأولى. coba. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى. لم يجدك يتيما فآوى Ada yang terlajak fa'awa naik, turun. Fa'awa. Coba. لم يجدك يتيما فآوى Naik balik. ووجدك ضالا ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. Coba. ووجدك عائلا فأما اليتيم فلا تقهر. أمنون. أما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. ترون. وأما Susah kan? Di sini susunan tu sebaris di atas satu. Ustaz buka suara, Ustaz tertutup suara. Buka Ustaz. Suara Ustaz. Okey, boleh dengar 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi 4 kali ulang lah. 4 kali maksudnya 4 kali naik, 4 kali turun. Saya dengar tadi alhamdulillah nampak bukan main semangat lagi. Bacaan yang menarik. Yang depan saya ni saya nampak di skrin awal ni Tuan Haji Abdul Rahim. Oh, semangat dia. Suara yang padu dilontarkan dalam suara bila ramai-ramai tu nampak meriah kita baca Quran. Okey, saya buka dulu talian. Buka talian macam apa? Quran interaktif lah pula. Kita dalam Zoom aja. Okey. Dibuka pada tuan-tuan dan puan-puan yang rasa nak baca macam tadi, Taranum Nahwan. Mudah aja. Kod-kod lah kita satu hari kita nak baca. Duduk saja kita baca kan. Wadduha demi waktu fajar, waktu duha. Ya, walaili idza saja, dan malam sudah apa berlalu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dan kita faham pula surah ni. Walasau ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Muhammad, kami tak pernah berenggang dengan kau Muhammad. Kami tak pernah pisah dengan kau Muhammad. Kata Allah pada Nabi Muhammad, ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat tu bagi kau Muhammad diutamakan. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Ya, dulu kau yatim. Kami lepaskan kau daripada kemiskinan itu yatim. Sehinggalah orang suka dengan kau Muhammad. Ya.
Kalau kita faham tu, dengan alunan tu kita menangis pada diri kita lah. Kita menangis, kita baca sedap, kita menangis. Nak buat apa? Menangis sebab keimanan, ya, bukan menangis sebab kebencian, kesedihan, kesusahan, sakit, ya. Menangis sebab kita baca ayat ni rasa datang iman. Setelah kita faham, termasuk lagi lagu-lagu yang semangat untuk kita faham, maka lagi menjiwai. Silakan. Siapa dulu? Offer. Saya nak cuba dulu Ustaz boleh? Boleh. Ni admit kita yang baca dulu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Betul. Wadduha wallaili idza saja. Wallaili idza saja. Begitu. Wallaili idza saja. Boleh. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Betul. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Betul. Naik. Wala Sederhana. sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ya. Alam yajidaka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Boleh. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Betul. Fa'ammal yatima fala tanhar. Taqhar dulu. Ya. Fa'ammal yatima fala taqhar. Ya. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya, betul. Okey, tahniah pada Puan Lina. Bagus baca. Sesuai dan sama dengan yang kita susun tadi. Cuma kalau nak tambah lagi, wa wajadaka dhallan fada, nak bagi lunak lagi. Tambah dengan burdah. Dia panggil burdah situ. Bukan budrah. Kalau budrah bedak. Kalau burdah iaitu gerenek-gerenek kecil. Ya, kalau kita baca dia makin macam omak. Ya, itu panggil omak. Tapi kalau burdah ni ya, nagilah cantik. Saya tengok sini ada yang suruh tapak tangan, angkat tangan ke dia nak baca, ya. Puan Marziah Yusof. Nak baca kan? Silakan. Boleh. Okey, sila baca. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Wadduha. Cuba sekali lagi. Wadduha Wallaili idza saja. Begitu. Cuba. wallaili idza saja. Boleh? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Boleh, betul. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Betul. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ya. Alam yajidka yatiman fa'awa. Betul. Wa wajadaka dhallan fahada. Ya. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Ya. Fa'ammal yatima fala taqhar. Ya. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Itu angkat balik.
Wa amma as-sa'ila fala tanhar. Naik. 1, 2 mula. Line terganggu Kucing. Ya. Macam line terputus je. Kucing. Okey, tak apa. Kita buka lagi peluang pada yang lain. Nanti Puan Maziah boleh check lagi. Boleh sambung balik. Haji Najib. Haji Haji Najib. Najib. Tu nampak kat tangan tu, silakan. Buka muka tak apa, nak tengok muka. Haji Najib buka suara dengan video. Haji Najib, silakan. Buka video ya? Buka video. Buka video. Buka video. Okey, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Boleh. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى Ya. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. Boleh. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا ووجدك ضالا فهدى. Ya. ووجدك عائلا فأغنى. Ya. فأما اليتيم فلا تقهر. Ya. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. Okey, Subhanallah azim. Terima kasih Tuan Haji Najib. Ini profesional punya bacaan tu. Ya. Itu dah profesional bacaan, termasuk dengan lagu itu lagu Hijaz Dah siap. Hijaz dengan ras tapi yang last ras ke betul masuk ras ke tu? Dia masuk ras sikit. Jadi gabungan yang kita panggil apa profesional punya lah baca tu. Tahniah sekali lagi. Ya Tuan Haji ni mungkin belajar dengan guru-guru Taranum kali dan akhirnya lepas ni boleh ambil borang masuk ke Perekat Jakim. Boleh bagus bacaan gabung antara lagu Hijaz. Siap ada jawab lagi. Walal tu tinggi tu. Jadi saya bagi tadi itu lagu nahwan yang asas bagi kita panggil orang-orang awam yang nak baca secara tadarus dalam sembahyang. Macam Haji Najib baca tadi pun boleh baca dalam sembahyang, tak ada masalah. Tapi tak ramai orang boleh buat. Ya. Jadi sukar dan beratlah. Nanti orang tengok tu dia taranum, susahnya. Belajar lagi bagus. Jadi berhenti banyaklah gitu kan. Itu Haji tahniah kerana satu kemahiran yang luar biasa ada pada Tuan Haji lah. Kerana mungkin disebabkan minat dan rajin belajar. Jadi kita buka lagi pada Puan Hajah Rashidah. Puan Marziah datang, kucing dia dah lari dah. Rashidah. Puan Marziah tadi tak habis sebab kucing dia tekan line. Jadi sekarang dia gitu. dah masuk balik. Okey, kita minta dia baca. Habiskan lah kalau boleh Ustaz. Okey, silakan. Tapi dia kena tahu. Puan Marziah. Okey. Puan Marziah di mana? Dah boleh buka mic. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Silakan. Tadi minta maaf kucing kacau. Kucing pun nak baca Quran Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى Ya. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى Ya. ألم يجدك يتيما فآوى Ya. ووجدك ضالا فهدى Boleh. ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. Barakallahu azim. Terima kasih Ustaz. Ya. Bagus bacaan. Sekejap je boleh kan? Lagu yang Alhamdulillah. Okay, kita ambil 2 orang lagi. Puan Rashidah Abdul Rashid, silakan. Hajah Rashidah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, silakan. Saya tak tahu lagu apa saya nak bawa ni Ustaz. Lagu Nahwan. Kita sedang berada dalam lagu Nahwan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada Ya. Wawajadaka ailan fa'agna ya. wa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahul azim. Terima kasih Puan Rashidah. Terima kasih Juga masih dalam lagu Taranum Nahwan. Cuma susunannya kita tak letak 1, 2, 3 macam tadilah. Tapi baca tu pun boleh, tak ada masalah. Yang pentingnya kita berada di dalam acuan yang sama, iaitu acuan Taranum Nahwan, ya. Cantik bacaan tadi, boleh. Maknanya kita menyusun cara tersendiri, tak ada masalah. Cuma tadi sebagai panduan yang saya buat tu, maknanya kalau tuan-tuan boleh ikut, berarti tuan-tuan mampu mengikutinya. Kalau ada acuan lain pun dalam Nahwan dikira betul juga. Seorang lagi kita jemput Puan Aminah ya Abdullah. Ada ke? Buka video dan juga boleh buka suara. Boleh buka suara dan video. Okay. Video sekali. Ini betul-betul DJ ni. Silakan Puan Aminah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wadduha wallaili iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula ya wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidaka yatiman fa'awa
ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Sadaqallahul صدق azim. الله العظيم. Tahniah juga pada Puan Aminah Abdullah kerana pandai membawa acuan sendiri. Yang maksudnya Taranum tadi, Taranum Bayati. Ada orang selesa dengan Bayati. Ya, dalam bacaan ni, kadang-kadang kita baca والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. Itu nak tambah kiraat lain lah. Tapi nak ceritanya, Bayati itu terlalu ringkas dan mudah. Ada orang suka dengan Bayati sebab dia ringkas dan mudah. Nahwan juga lagu lembut dan memainkan perasaan. Jadi orang yang mendengar tu dua keadaan boleh, tak ada masalah. Orang yang milih Bayati untuk ringkas bacaan dan mudah, dan dia juga berperanan kalau ditambah dengan Kurdi, Bayati Kurdi. وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. Dia lagu dia lebih menjauh. Orang Arab suka lagu Bayati Kurdi kerana dia mengasyikkan. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dalam Allah sekalian, cukup dulu setakat itu untuk slot ini untuk membaca Al-Quran. Surah Ad-Duha mungkin minggu depan kita pindah ke surah Al-Syarh ya, yang mempunyai 8 ayat. Kita cuba masukkan alunan taranum-taranum yang lain lah yang lebih menarik. Dan tahniah juga yang pembaca-baca tadi kerana sudah ada inspirasi ilmu taranum ya. Semuanya dah boleh baca, alhamdulillah. Cuma nak mantapkan lagi. Itulah tahniah kepada Datin Rahiza ya, kerana menganjurkan program ini. Kerana Hanaliza, saya Rahiza. Raja Hanaliza lah. Raja Harhish tu raja ya. Raja Hanaliza. Hanaliza. Minta maaf kalau tersilap kan. Sebab jarang-jarang sebut, tapi cuma dalam ingatan tu adalah sebab duk rajin tengok dia punya waktu sembahyang. Baik, kerana anak murid yang lepasan daripada apa dia panggil apa, Universiti Arhish ini ya, keluar dengan bersanad. Bersanadnya ada Syu'bah, ada Hafs, ada Nafi', ada Qalun, ada macam-macam lagi lah, Hamzah, Khalaf dan sebagainya. Jadi bukan sekadar itu, kesannya juga boleh membaca dengan taranum sekali. Itu tuan dan puan-puan, rasanya jangan serik lah. Teruskan pembelajaran dan teruskan amalan-amalan yang baik untuk kita teruskan belajar ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk seterusnya, kita ambil masa sikit lagi untuk slot yang berikutnya, iaitu tentang ilmu fiqh lah pula ya, beribadat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya nak kongsi slide sikit. Sekejap ya. Saya tutup dulu Quran ni. Okay, kita tengok 2 slide pada pagi ini untuk perbincangan kita bab ibadah.
Tuan-tuan selalu dah beramal dengan ibadah ini. Cuma kita kongsi sekadar memantapkan lagi lah. Jadi apa yang ada pada tuan-tuan kongsi dengan saya. Dan apa yang saya boleh kongsi dengan tuan-tuan, sekiranya jadi ilmu, kita jadikanlah ia sebagai panduan dalam hidup untuk kita amalkan ya. Mudah-mudahanlah insya-Allah. Baik tuan-tuan, minggu lepas kita berhenti sampai tahap rukun rukun secara umum ya. Jadi kita tidak khususkan. Jadi hari ini saya nak fokus sikit walaupun kita masih dalam rukun pertama ya. Rukun qalbi dan rukun qauli ya. Iaitu niat dan juga rukun qauli takbiratul ihram. Rukun semua sekali sebagaimana kita bincang pada masa yang lalu. Rukun semua sekali ada 13. Ya. Saya tak boleh ulang baliklah slide tu. Nanti melambatkan. Ambil masa sikit lagi. Jadi 13 rukun. Mana buku tadi? Jadi 13 rukun itu sekejap saya ambil buku saja. Okey, rukun sembahyang semua sekali 13. Tidak termasuk dengan tomak ninah. Ya, tidak termasuk dalam tomak ninah. Di mana kalau termasuk tomak ninah dalam kitab Anak Kunci Iman ya, disebut dalam kitab itu, dia kata dalam kitab Anak Kunci Iman tu, rukun solat ada 13 setelah dikembarkan dengan tomak ninah. 13 tu dikembarkan sekali dengan tomak ninah yang 4 tadi. Kalau diasingkan, rukun itu menjadi 17. Ada dalam kitab lain. Dipisahkan tomak ninah tu, maka tomak ninah dia jadi rukun lain, jadi 17. Jadi secara umumnya disebut juga dalam kitab Masalah Imam dan Makmum, disebut juga dalam kitab Fiqh Manhaji hanya 13. Begitu juga dalam kitab atau buku mudahnya beramal Datuk Ismail Kamus tu. Dan begitu juga dalam kitab Fathul Mu'in. Begitu juga disebut dalam kitab apa satu lagi Munyatul Musalli. Ya, banyak kitab juga tu. Disebut semua sekali rukun adalah 13. Namun ada beberapa kitab yang lain dia kata 17 diasingkan tomak ninahnya. Kerana tomak ninah ni perbuatan kita semua ada tomak ninah. Rokok, tomak ninah. Sujud, antara dua sujud, dia ada rokok di antara celah-celah itu dia panggil tomak ninah. Baik, yang 13 itu telah dibahagikan, telah dipecah-pecahkan menjadi kepada 3, iaitu pertama sekali rukun. Ya. Rukun 13 itu dipecah-pecahkan dijadi 3. Iaitu pertama rukun qalbi, rukun yang melibatkan hati. Sembahyang tu ini yang penting sekali. Ya, kalau hilang yang ini, solat kita tak sah. Rukun qalbi, rukun pertama sekali rukun qalbi. Rukun qalbi ni rukun yang paling besarlah di dalam amalan ibadah kita. Sebab dia apa pun dimulakan dengan niat. Yang kedua, rukun qauli. Rukun qauli ada 5. Takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah, terbalik ya. Membaca tahiyat awal, salat ke atas Nabi SAW. Ini juga ada salat yang wajib, rukun, dan ada sunat-sunat ditambah sunat hayahnya. Kemudian ditambah lagi dengan apa? Memberi salam. Iaitu memberi salam, rukun qauli yang melibatkan qauli ni kata-kata, berkata ya. Cuma niat tak dikata. Cuma bila kita lafaz takbir nanti akan bicara dalam bab tu. Dan rukun yang ketiga ialah dipecah-pecahkan itu daripada 13, rukun fi'li, perbuatan. Ya, perbuatan ni terbagi kepada 7. Pertama sekali bila kita nak solat mesti berdiri betul. Kecuali orang yang sakit. Sakit lutut, sakit pinggang, tak boleh berdiri lama, darah tinggi, kecil manis, berdiri lama boleh pitam. Ataupun sakit, kaki hilang sebelah sebab perang dengan Israel baru ni. Contohlah. Mungkin kesan perang dengan komunis dulu, kaki putus sebelah, tak boleh berdiri, duduk. Kemudian
macam-macam lah. Buasir Imam Syafi'i sendiri pun sakit buasir juga. Akhirnya ada ketika dia sembahyang duduk atas baldi saja. Kerana sakit, ya. Kerana darah keluar, ya, duduknya sakit dan sebagainya. Kita baca sejarah-sejarah itu bagaimana ibadat mereka kepada Allah Ta'ala, ya. Begitu juga yang kedua, rukuk. Rukuk ni di antara sujud dan diri betul, di tengah-tengah tu rukuk. Dan yang ketiga, yang keempat, i'tidal. Ketiga, i'tidal. Keempat, sujud. Kelima, duduk antara dua sujud. Keenam, duduk tahiyat akhir, dan yang berikutnya tertib. Ya, kalau terbalik tak sah juga. Ya, tertib ni termasuk dalam rukun yang terakhir. Dia nak supaya tersusun. Kalau tak tersusun, dikira bukan terbalik, kira tak sah. Baik, kita sambung lagi. Yang kita nak bicara pada hari ini rukun qauli. Rukun qauli, pembahagian rukun qauli pula ada dua. Ya. Rukun qauli ni semua 5. Cuma syarat, ya, syarat rukun qauli ada 5. Wajib sebut. Ni melibatkan rukun qauli ni kena ada 5 ini. Nak sempurnakan rukun qauli, kena sempurnakan 5 yang syarat kepada rukun qauli ni. Apa dia? Rukun qauli yang ada 5 perkara, iaitu wajib disebut, wajib ada maiming, saya sebut tadi maiming tu, pada ayat-ayat yang melibatkan rukun. Ya, contohnya takbiratul ihram. Allahu akbar, wajib kita hadirkan sekali. Ta'ayyun, ta'arrud, ta'ayyun, qasad, ya. Qasad, ta'ayyun, taqarrub, ta'ayyun, ta'arrud dan ta'ayyun ni tiga tu. Bila sebut Allah tu. Jadi cuma tahap sebut itu penting. Kadang-kadang masa itulah sesetengah makmum dia tak suka pergi sembahyang di masjid sebab dia terlalu fanatik dengan takbiratul ihram. Dia kata apa? Imam masjid tu takbir apa cepat sangat. Tak ada nak masuk qasad, ta'arrud, ta'ayyun tu. Usalli fardhu zuhri arba'a rakaat makmuman adaan makmuman lillahi ta'ala, sampai tahap tu. Dia kalau sekejap Allahu akbar, mana nak masuk? Nanti kita bicara tentang takbir yang cepat dan takbir yang lambat. Sebenarnya yang mana yang sunnah, yang mana yang digalakkan, ya. Jadi setengah orang tak duk pegang dengan ta'arrud, qasad, ta'arrud, ta'ayyun, menyebabkan dia tak nak ikut imam yang takbir cepat. Allahu akbar. Sembahyang apa? Dan tuan-tuan pergi Mekah, tentu kalau fikir macam tu, pergi Mekah tak sah haji dia. Bukan tak sah haji, tak sah imam di sana sebab dia kata imam Mekah semua takbir cepat. Imam Sudais ke, imam apa Syuraim ke, imam apa semualah, termasuk Bandar Balila, Dr. Huzaifi, Imam Masjid Nabawi, Dr. apa lagi? Apa Mahir Mu'aqali, sama juga. Allahu akbar. Dia orang cepat saja sebab dia orang pegang mazhab Hanafi dengan niat sahaja. Allahu akbar, tak perlu di qasad, ta'arrud, ta'ayyun. Dalam mazhab kita nak jelaskan balik lafaz itu. Nanti kita bicara bab tu, ya. Kemudian yang berikutnya wajib ada suara sikit. Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi janganlah baca kuat. Sekadar telinga kita ada magnet yang boleh kita sendiri boleh yakin apa yang kita baca. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini dah perlahan dia pun macam baca kuat. Alhamdulillah. Rabbil itu bisik 10 orang hujung sana boleh dengar. Di satu orang di masjid MTAJ, bila dia duduk belakang tu, alhamdulillah. Dia duduk pula 10 orang. Lepas mimbar belah sana, saya dengar dia makan ke dia sembahyang ni? Cerita dia kan. Dia sembahyang ke dia makan? Ataupun dia sembahyang tapi dia baca macam tu. Sampai kuat. Saya kata makmum sebelah dia tobat, esok tak ada nampak orang ni lari. Sebab apa? Tak tahan dengan suasana dia itu sendiri. Ya, dia baca kuat. Saya pun hari tu dah lama tak ada orang nak tegur, lama sangat. Saya sebut juga dalam kuliah tu, kebetulan dia ada. Saya kata, tuan-tuan sekalian, nak sembahyang tu jangan baca kuat. Kalau nak makan, makan di rumah.
Dia terasa kali. Ya, nak makan dia orang tak payahlah nak baca kuat. Saya tak tahulah sebelah mana bunyi, tapi belah kanan saya orang kali sampai ke depan. Saya pun duk terikut bacaan dia. Ganggu sangat. Jadi lepas tu tak nampak rupa dah. Dia terasa hati kot. Patut dia kena rendah hati, ustaz saya lah tu. Macam mana nak buat yang betul kan? Kita dah tak ada siapa nak tegur, jemaah nak tegur takut bergaduh. Okey, pakai sejadah, tak pakai mask, itu pun bergaduh riuh tuan-tuan. Ya, pergi-pergi ada juru nilai. Dia seorang juru nilai. Tak lantik pun, tapi dia juru nilai. Dia tengok orang masuk masjid, tak ada sejadah, dia pergi jumpa guard. Suruh ajak dia tu keluar. Sembahyang tak bawa sejadah ni. Dia tukar report. Baguslah volunteer ya. Tapi stres juga kita. Jemaah tu kita bagilah saya sembahyang. Saya nak sembahyang juga. Tak apa. Bagilah laluan kat dia. Okey. Tapi itulah yang nak pergi itu pun bersedialah bila orang dah buat syarat. Pasti penuhkan ya. Kemudian sebutan ada suara jangan melebihi. Ya. Seorang lagi bunyi macam kuda. Habis-habis sembahyang. Dia baca apa ni? Wallahualam. Itu sifat kita. Kalau kita latih daripada awal, dia akan merosakkan kita dalam ibadah kita. Sehingga orang benci dekat kita sebab tabiat kita. Ya, kalau orang tabiat makan buah petai, dia makan seronok makan petai, dia tak peduli orang sebelah. Kalau dia bagi salam, macam mana kita duduk sebelah dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahlah bukan Allah bunyi macam tu. Assalamualaikum. Ya. Dia assalamualaikum. Semua kat kita. Kita pun tak bagi salam lah. Tengok bagi dia habis semua lah baru kita bagi salam. Sebab hatu tabiat suka makan petai. Ya. Jadi ganggu habis semua perjalanan ibadah orang lain. Ganggu ya. Kemudian sebutan mesti betul. Jangan sebut Akbarullah terbalik. Ataupun Allahu Akbar terbalik takbir itu. Begitu juga. Itu bukan takbir sajalah. Bersama dengan baca Fatihah, membaca tahiyat dan sebagainya. Mesti didengar dengan telinganya sendiri. Ni sifat rukun qauli kena ada 5 ini. Ni kadang-kadang benda yang tak dibuat oleh kita. Ya, kita duk ingat rukun qauli kita dah buat habis, kita terlupa yang kita tak cukup syarat 5 ini. Wajib sebut, wajib maiming sekurang-kurangnya. Bila maiming tu maksudnya mulut kita dengan ingatan dan telinga kita dengar lah tu sekali kan. Ada suara tapi suara jangan macam tadi macam makan tu. Itu contoh saja. Kalau tuan-tuan ada di sini minta maaf lah, saya bukan mengeji mengutuk sesiapa tapi berkongsi saja yang pernah saya dengar secara live gitu. Kalau di tempat lain lagi teruk alhamdulillah nak lepas ni. Itu tak kira takbir lagi. Allah macam tai chi dia pusing ke belakang. Jatuh. Ni sembahyang kan nak boleh libas apa-apa kan. Rasa macam tu keadaan. Kadang-kadang lah. Tapi dia tu bukan orang biasa. Tok guru, orang yang alim. Ya, tokoh ulama negeri Kedah. Salah satunya yang hidup lagi sekarang umur 80 lebih. Ya, tapi kenapa sembahyang dia sengit macam tu? Wallahualam. Ini satu nikmat, kelazatan dia kita kata. Orang tanya saya, ustaz, takkan tok guru perangai macam tu? Apa kita nak jawab? Takkan nak kata dia jahil? Orang yang alim, yang hari-hari bertalaki benda tu. Bahasa Arab, ilmu dia dalam kepala. Kitab apa, Iqna, Bajuri, apa semualah. Matan Abi Syuja, semua ingatlah kepala. Matan Zubaid, bab fiqah, semualah kepala matan-matan ni kan. Matan Najul Masuk kira lah, tu asas ilmu bahasa. Itu semua ingat. Takkan kita nak kata dia jahil. Kita kata itulah satu kelazatan yang Allah beri pada seseorang tak sama. Dia takbir lama, dia rasa rindu pada Allah, dia dapat nikmat itu. Kita yang cepat jangan kata Allah wah sampai tahap Allah. Nanti kita tengok bagaimana hukum orang yang lambat takbirnya. Boleh dipanjangkan orang was ya. Baik. Kita sambung lagi slide yang berikutnya. Yang niat tu tak apa, nanti kita dah ceritakan minggu lepas. Sekali lalu niat. Dia ada slide juga tapi kita fokuskan yang rukun fi'li dulu, rukun qauli dulu. Ya, rukun qalbi dah kita cerita hari tu. Baik. Di sini kita tengok takbiratul ihram. Iaitu rukun yang kedua lah. Selepas daripada rukun qauli tadi. Iaitu selepas niat. Niat kita datang nak sembahyang.
yang diterjemahkan dalam mazhab kita qasad, iaitu menyahajakan. Sahaja aku buat apa ni? Sembahyang fardu, iaitu ta'arrud fardu. Fardu apa? Zuhur. Kerana Allah Ta'ala. Jangan disebabkan lafaz itu tak disebut, kita kata solat tak sah. Yang pentingnya Allah lihat pada niat kan? Betul tak? Kita pergi nak sembahyang Allah. Kadang-kadang kita sebut usolli fardhu zuhri arba'ah. Allahu akbar. Tuan-tuan tak apa lagi, tak imam. Kalau saya imam macam mana tuan-tuan? Kita sebut lafaz solat asar, tapi kita solat zuhur. Ataupun yang paling bahaya lagi solat Jumaat. Makmum 4,000 di belakang, saya tersebut solat zuhur. Allahu usolli fardhu zuhri. Allah Jumaat. Sudah. Takkan nak berhenti tuan-tuan. Makmum belakang sah semua diorang niat Jumaat. Daripada ketika itu, apa kata ulama? Nak berhenti tak boleh. Kalau berhenti, setengah yang syadik kita berhenti takbir lain. Habis yang belakang tu tak tahu takbir, tak takbir, nak kena umum macam mana. Jadi, kata ulama, lafaz itu sebab lafaz tak dinamakan niat. Niat itu di dalam hati. Kita pergi, aku ni nak sembahyang Jumaat, tadi dah khutbah riuh dah. Tiba-tiba turun, akal kita tengah terbelik-belik dengan letih khutbah tadi. Usolli fardhu zuhri Allahu akbar. Allah. Jumaat. Hati kita dah daripada awal niat dengan khutbah apa semua dah berlaku Jumaat. Bererti Jumaat yang kita niat tadi itu terpakai sebab bermula niat daripada hati. Itu sebut dalam kitab apa tu anak kunci iman tu dia sebut cerita bab tu kan. Maksudnya niat bermula pada hati. Jadi tak perlu ulang balik sebab lafaz yang kita sebut tadi memang kita sembahyang fardu. Cuma tersasul lidah kita sebut apa zuhur. Tapi niat hati kita dah datang Jumaat, dah khutbah pun tadi, memang dah Jumaat dah pun. Kan? Cuma tersasul lidah. Macam kita baca Quran tadi, kita nak sebut tanazzalul malak, tinazzalul malak, kalau tak ubah makna tak apa. Tapi kalau dia sebutlah keadaan dia tak perasan, bacaan tu masih lagi tak salah. Sebab asalnya memang tanazzalul malak. Ya. Allahu akbar, dia sebut dia tak perasan bunyi akbar. Kalau akbar tu maksud haid. Tiba-tiba dia sebut Allahu akbar. Makmum belakang apa ni dia sebut mencarut-carut tengah sembahyang, makmum mengaji pula kan. Jadi dia kata tak, saya nak sebut akbar tapi bunyi akbar. Adakah batal? Kalau asalnya batal sebab tak sah. Tetapi kesamaran pada bunyi-bunyian. Tapi yang pentingnya i'tiqad, kita tanya lepas tu sebut akbar ke akbar? Dia kata sebut akbar. Bila sebut akbar, sahlah. Kalau dia kata memang akbar, memang batal. Tak sah. Solat kena buat semula. Ya, itu penting. Jadi tuan-tuan sekalian, itu bab niat yang telah kita bincang pada masa yang lalu. Hari ini rukun kedua iaitu takbiratul ihram. Apa takbiratul ihram? Dinamakan sebagai takbiratul ihram. Ini baru peringkat awal ya tuan-tuan. Jangan kata ustaz lambatlah kami bila nak sampai tahap bagi salam. Ini baru rukun ke berapa? Tak apa. Kita nak bimbing biar lambat tapi cepat. Bukan biar lambat tapi cepat, biar lambat tapi ingat. Ya. Biar lambat tapi ingat. Bukan biar lambat tapi cepat. Macam mana kaedah? Biar lambat tapi ingat. Kita nak ingat sebenarnya. Kalau tak diulang-ulang, tak ingat. Tak bicara, tak dicakap-cakap, tak diingat. Susah. Ya. Tapi bila kita diulang-ulang, oh macam ni. Sekiranya kurang, tambah lagi. Tak cukup saya terang, tuan-tuan semak lagi dekat kitab dan sebagainya. Tanya guru-guru yang lebih alim lagi ya. Kerana fiqh ni luas. Dinamakan dengan takbiratul ihram, takbir tu. Yang kita angkat mula-mula sekali selepas niat tu. Kita datang pada rumah tu dah niat dah. Kalau ikut Imam Hanafi dah sah dah tu. Masuk-masuk. Dia terus. Allahu Akbar. Kita usalli fardhu. Usalli tu lafaz membantu pada niat kita tadi. Nak terangkan aku buat solat apa ni. Nak sembahyang. Sebab kalau kita lafaz tadi. Kata ulama lah. Kalau kita tak mula dengan niat. Ya bimbang jadi apa? Bila kita tak niat. Takut jadi sunat mutlak. Tu saja. Kita tanpa niat pergi masjid saja solat. Kata pergi nak sembahyang. Allah Akbar. Dia jadi mutlak. Jadi solat sunat mutlak ni solat sunat tak bertempat dan tidak ada waktu. Itu maksud solat sunat mutlak. Dia tak ada tempat dan tak ada waktu. Tuan-tuan pergi usolli sunnatal Allah Ta'ala. Tapi janganlah tamak usolli sunnatal mutlaqi. Tak dah. Usolli sunnatan lillah ta'ala jadi sunat mutlak.
Jadi mana-mana solat yang tak disertakan dengan niat dia jadi sunat mutlak. Solat dia hak tadi tak sah. Mesti kena niat. Ya, jadi kita sebut usolli macam solat subuh kan, subuh. Yang kata solat subuh gajah, usolli. Masa kita budak-budak dulu tak faham subuh gajah. Rupanya matahari tu naik besar dah macam gajah. Dulu dia kata segala boleh tahan lagi. Dah subuh gajah dah. Kita pun subuh gajah dah. Bayanglah. Qada subuh gajah tu. Kita pun usolli fardhu subhil fili. Tambah. Ya, tertabah tuan-tuan. Sebab dah kata gajah, buka kamus. Gajah, fil. Oh, surah Al-Fil ada gajah. Kita pun usolli fardhu subhil fili. Rakaat ini qada ila Allah. Bayar sampai habis. Sampai hari ni kita duk teringat gelak seorang-seorang, ya Allah. Bodohnya aku masa itu. Ya. Duk ingat solat sunat mutlak tu macam apa takbir dia usolli sunnatal mutlaqi. Tambah pula tak payah. Begitu juga usolli fardhu subhil fili. Duk tambah subuh gajah, mana ada takrif itu. Ya, sebenarnya kita tertambah disebabkan kita tak faham. Ya, jangan tambahlah tuan-tuan. Qadaan tak apa, tapi jangan sebut subhil fili, tak ada dalam istilah takrif ataupun lafaz itu. Tak sah ya. Kemudian dinamakan takbiratul ihram kerana apabila takbir sudah dimulakan maka diharamkan kepada orang yang menunaikan solat itu untuk melakukan apa-apa perkara yang diharuskan. Sebelum ni kita dihalalkan makan. Innama harrama alaihim, itu diharamkan. Innallah apa? Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menghalalkan bagi kamu daripada rezeki yang telah dikurniakan. Boleh makan. Tapi bila takbiratul ihram Allahu Akbar, diharamkan kamu makan. Kenapa diharamkan makan waktu takbiratul ihram? Betul lah. Syarat sah salat, apa dia? Mestilah kita menghadap kiblat, dalam keadaan bersedia solat. Bila takbir tu, air liur hak keluar pun tarik masuk balik pun, pandangan setengah batal. Ya. Ya, ada orang semayang, orang Kedah kata loklak sikit. Dia loklak. Dia jenis apa banyak kahak ni. Jatuh sungguh tuan-tuan. Jatuh pula kena baju dia. Kita duduk sebelah, ya Allah, salam aku jenuh. Habis sembahyang dia nak lari ni macam mana? Kita pun tunggu bagi salam pertama, kedua tak bagi dah, lompat baki. Aduh, sakit perut kata. Sebab apa? Tak sanggup nak salam. Dia siap sampai wirid sampai habis. Seketul jatuh daripada ni. Sebab tu kita sembahyang jangan loklak tuan-tuan ya. Jangan kita loklak ni Allah Akbar. Jatuh sungguh. Pum. Dia pun ambil dengan tangan dia. Duk tenyih-tenyih bagi hilang sampai kering. Habis tu tuan-tuan nak salam, kita seorang je nampak. Dia wirid sampai habis. La ilaha illallah, baca doa. Kita pun baik aku pergi awal. Ya? Sebab kita nampak. Tak nampak halal lah. Kemudian nak katanya haram bagi kita melakukan, walaupun sebelum itu halal, jual beli pun halal, makan halal, semua halal, cakap pun halal. Tapi bila mula takbir Allahu Akbar, cuma kena ikut apa sahaja yang telah ditetapkan dalam sembahyang. Itu sahaja yang boleh berkata-kata. Itu sahaja yang boleh kita buat. Lain pada itu dikira dah tak boleh. Dalilnya, idza qumta ila shalah fakabbir thumma qra ma yatayassara ma'aka min al-Qur'an thumma rka' hatta tatma'inna raki'an thumma rka' hatta ta'tadila qa'iman thumma isjud hatta tatma'inna sajidan thumma rka' hatta tatma'inna. Ni saya katakan tadi ni. 4 lagi perkataan apa ditambah ni, itma'inna ni maksudnya tamak-ninah. Rokok sehinggalah ada sekejap berdiri tidak tu tamak-ninah, rokok bukan rokok sehinggalah tamak-ninah berhenti sekejap. Yang kita solat, yang kata di Indonesia yang solat apa Allahu Akbar, amin. Jadi itu bukan semayang. Bagi saya kita letak senam robik dalam semayang. Senang ya. Kita kata bukan semayang, itu senam robik. Senang cerita kan. Jadi 4 lagi, tatma'inna jalisan waf'al dzalika fi salatika kulliha. Maksudnya jika engkau mahu menunaikan solat, maka bertakbirlah. Itu syarat pertama. Kalau tak takbir, akad tangan tu sunat. Sebenarnya akad tangan ni sunat, sunat hay'ah. Ya, sunat hay'ah ya. Di antara takbir kita akad, walaupun takrif mengatakan serena dan sebagainya lah. Jadi kita angkat tu sebagai istilam kita lah. Umpama kita pergi Mekah, kita nak mula pusing tu, setengah orang dia tak peduli pun. Ya, dia sunat akad tangan dulu. Ya, akad tangan.
Tapi di sana bukan macam takbir dah, jangan akak macam tu pula. Akak tangan istilam dengan dia. Kita bagaikan berjabat salam ketika beribadah. Keliling 7 asywaq kan. 7 pusingan tu. Umpama kita berbai'ah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, aku beribadah ni ya Allah ni. Kalau orang tolak pun tolaklah, jangan jatuh sudah. Ya, jaga pusing slow-slow. Supaya apa? Kita duduk dalam ibadah. Sama je. Sembahyang pun kita mula Allahu Akbar, angkat sebagai bukan makna surrender, sebagai kita menunjukkan kita beribadah pada Allah Taala. Kemudian mula dengan takbir, kemudian bacalah apa yang mudah bagi engkau daripada Al-Quran, kemudian rukuk sehinggalah engkau tenang. Tenang tu maksudnya tumakninah tadi. Ketika rukuk kemudian bangun sehingga engkau tegak berdiri kembali, kemudian sujudlah sehingga engkau tenang ketika sujud. Kemudian angkat kepala, sehinggalah engkau tenang dalam keadaan duduk, dan lakulah demikian rupa sehinggalah habis solat, sehingga bagi salam. Itu tuan-tuan. Sedikit ada yang mengatakan takrif tentang takbir ni. Lafaz takbiratul ihram tengok situ tuan-tuan. Saya nak cepatkan sebab agak-agak 12 suku boleh cepat habis ya. Lafaz takbiratul ihram Allahu Akbar. Pada asasnya perlulah disebut secara sempurna bagi mereka yang mampu untuk menyebutnya. Pada asalnya memang macam tu. Sempurna bagi mereka yang mampu menyebutnya dengan kadar paling kurang sebutan tersebut didengari oleh telinga sendiri. Janganlah makmum belakang takbir sama kuat. Imam Allahu Akbar. Imam macam Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ada pernah berlaku di Mesir macam tu. Guru saya kata batal. Sebab dia boleh buat menyanyi dia pula. Oh, Maliki Yaumiddin. Oh. Dia ikut dengan suara dia. Tak boleh berbuat demikian. Makruh. Kalau silap-silap dia sengaja mengejek, batal. Ya. Perbuatan lain daripada itu. Dia lafaz itu Allahu Akbar. Kiranya tidak sah salatnya jika dia bertakbiratul ihram. Sebanyak 2 kali. Dia takbir 2 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hak kedua tu perbuatan membatalkan. Ini kerana takbir kedua dilakukan itu dianggap sebagai perbuatan yang membatalkan solat. Takbir hanya sekali, tak ada 2 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tak ada. Sekali sahaja. Siapa buat 2 kali batal. Sambung lagi Imam Nawawi menyebut dalam dia punya kitab dia, Muhazzab ya, syarah dia, Lau kabbara lil ihram. Kalau kamu takbiratul ihram 4 takbirat atau akthar dakhala fi shalah bil autar wa batalat bil ashfa'i wa suratihi ayyanwa bi kulli takbiratin iftitah as-salah wa la yanwa al-khuruj min as-salati baina kulli takbiratayn fa bil awwal dakhala fi as-salati wa bil thaniyah kharaja minha wa batalat wa bil thalithah dakhala fi as-salah وبالرابعة خرج وبالخامسة دخل وبالسادسة خرج وهكذا أبدا لأن افتتاح الصلاة ثم افتتح أخرى بطلت. Maksudnya لأنه يتضمن قطع الأول. Apa maksud dia? Di sini Imam Nawawi sebut jika seseorang itu bertakbiratul ihram ya sebanyak 4 takbir ataupun lebih, maka dia dikira masuk solat dengan takbir yang ganjil dan batal solatnya dengan takbir yang genap. Gambarannya adalah seorang berniat menunaikan solat, dia menunaikan solat pada setiap kali takbir dan tidak berniat keluar dari solat di antara 2 takbir. Takbir pertama dia masuk dalam solat, takbir yang kedua dia anggap keluar dari solat dan batal, takbir yang ketiga dia masuk balik, dan takbir yang keempat dia anggap keluar, dan takbir yang kelima masuk balik, takbir yang keenam kelima masuk kembali, dan dalam solat dan takbir yang keenam dia anggap keluar dan solat dan terbatal solatnya. Dan begitulah seterusnya. Ini kerana sesiapa yang memulakan solatnya kemudian memulakan takbir sekali lagi dengan takbir yang lain, maka terbatallah solatnya. Ini kerana dalam perbuatan memulakan solat kali kedua, takbir yang kedua itu dianggap membatalkan perbuatan yang pertama. Jadi tuan-tuan jangan buat rajin-rajin takbir 2 kali dan was-was. Kita ni kalau sembahyang buat tak peduli je kan, pakai Allah Akbar. Ikut suka ya. Sebenarnya tak boleh. Walau kabbara lil ihram ya. Takbirat nawilan bi kulli minha. Kita tengok maknalah senang.
Maksudnya jika seseorang bertakbiratul ihram dengan, ini Syekh Ramli sebut. Syekh Ramli ni orang kaya tuan-tuan. Syekh dia ada dua, Syekh Ramli dengan seorang lagi Ibnu Hajar. Ibnu Hajar ni miskin. Saya pernah cerita pada tuan-tuan kan. Syekh Ramli ni kaya sangat tapi dia alim. Dia kata apa? Jika seseorang bertakbiratul ihram dengan beberapa takbir dengan berniat memulakan solat, pada setiap kali takbir maka dia dikira masuk ke dalam solat dengan takbir yang ganjil dan keluar solat dengan takbir yang benar. Ini rujuk kitab Nihayah. Adalah kitab Minhayatul Muhtaj, Minhayatul Muhtaj. Pada syarah Minhaj ya. Ni ma'ruf ni kitab Syekh Ramli dalam kitab mazhab gitulah. Kemudian disambung lagi, kesimpulannya perbuatan seseorang melakukan takbiratul ihram 2 kali adalah perbuatan yang boleh menyebabkan solat tidak sah. Ini kerana perbuatan ini bertakbir pada kali kedua dianggap membatalkan takbir yang pertama. Namun begitu jika dia berniat pada takbiratul ihram yang pertama kemudian dia bertakbir sekali lagi tanpa berniat, makna solatnya tetap sah. Maksudnya sini kita takbir Allahu Akbar. Kita tak berniat pun batal solat ya, namun kita berniat pada takbiratul ihram itu pertama. Kemudian kita takbir tadi kita tak niat pertama pun. Allahu Akbar. Jadi hak yang kedua tu macam pertama lah, sebab tadi awal tu kita macam tak niat. Tapi pernah jadi kat kita kan. Ni dah sedia belum? Allah cepat. Allahu Akbar. Jadi macam tu. Jadi walaupun kita buat 2 kali tak bermakna batal solat. Kenapa? Takbir itu bukan nak diduakan. Cuma hak awal tu dia tak niat lagi untuk solat ya. Belum takbir lagi yang betul. Okey, lafaz takbir mestilah dengan lafaz Allahu Akbar. Ni lafaz takbir tuan-tuan. Tak boleh ubah dah. Ini yang warid sampai ke Rasulullah. Inilah takbir yang dilakukan oleh Nabi. Dan takbir ini yang masyhur daripada Nabi SAW. Daripada Nabi mula sembahyang dengan Jibril yang diajar oleh Jibril. Inilah lafaz takbir Nabi Allahu Akbar. Tidak mengapa, kata ulama, kiranya ada penambahan yang tidak mengubah makna. Boleh tak? Boleh. Jadi Allahu Jalilu Akbar. Tak ubah makna. Tapi dia sebut Allahu Jalilu Akbar. Boleh. Allahu Jalilu Akbar. Tapi tak pernah dibuat juga oleh Nabi. Kata ulama boleh sebab tak ubah makna saja hukum fiqh. Tetapi sunnah yang waridnya Nabi buat Allahu Akbar. Jangan lupa ya. Sekiranya ubah makna, tambah kalimah bukan sifat Allah, yakni Allahu wal akbar. Allah dan besar. Apa dia? Batal. Memang batal terus. Mengubah susunan lafaz. Contohnya akbarullah. Kita nak besar Allah ni terbalik. Kira batal juga takbir dia. Kena takbir semula tak sah. Syarat-syarat takbiratul ihram ni syarat. Hendaklah berada dalam keadaan berdiri, melafaz ketika menghadap ke kiblat, ke arah kiblat, mestilah dengan bahasa Arab. Jangan sebut ubah sendiri Allah Maha Gede. Jangan ubah. Allah Maha Gede. Tak tahulah bahasa Jawa ke bahasa apa tu bunyi begitu. Tapi sebut Allahu Akbar. Ya, mesti Allahu Akbar. Bahasa Turki pun kena ikut bangsa Turki, bahasa Cina. Walaupun bunyi pelik-pelik dia pun tak apa. Mestinya dia niat nak sebut dalam lafaz tadi. Allahu Akbar Turki. Cina pun Allah Akbar. Bunyi tak apa-apa nak fasih je kan. Tapi dia niat nak sebut dalam takbir dalam bahasa Arab, dia kira sah. Ya, tu tak terkira India lagi. Dia gelek kepala lebih kurangnya. Allahu Akbar. Ya, kita tak boleh hajuk lah sebab dia memang cakap berdawai lagi. Roti 3, nan tanduri juga. Ya, itu tak apa. Itu memang jenis dia gelek. Kita pun Allahu Akbar. Kita jangan hajuk dia. Walaupun balik belajar pada India. Tak boleh. Sebab itu bukan cara hidup kita. Jadi hendaklah mendengar ke semua huruf yang kita sebut. Mesti bahasa Arab. Kita sebut Allahu Akbar. Jangan Allah. Bar. Allah tak bunyi. Kebar. Macam bismillah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tak sebut. Dia sebut bismillah. Ya, itu yang kita rasa kesilapan sebab kita terlalu nak cepat. Sembahyang ni kita memang sedangkan salat ni adalah tiang agama. Asas. Ya. Robohnya solat, robohlah rumah itu. Penyeri hidup kita dah rosak.
Jadi kita jagalah perkara itu. Jadi hendaklah sambungan dia yang berikut, syarat dia hendaklah disertai dengan niat ketika lafaz. Kita niat siap. Usalli. Usalli itu bukan niat, tetapi lafaz menyokong kepada niat. Nak ta'arudkan, nak menyahajakan aku sembahyang. Lepas tu ta'arud ni maksudnya sembahyang apa? Zuhur. Kemudian berapa rakaat? Zuhur. Berapa rakaat tak payah sebut. Saja aku sembahyang fardu zuhur. Itu kena jelaskan. Itu yang qasad, ta'arud dan ta'ayyun. Itu sahaja. Kemudian tuan-tuan sikit lagi. Jam terlalu laju ya. Kemudian disebut di sini bahawa takbiratul ihram ya, bagaimana kita nak buat. Sunat bagi makmum ya. Makmum ni sunat buat apa? Fadilat takbiratul ihram ni sunat bagi makmum. Bagi makmum segera bertakbiratul ihram selepas imam. Jangan buat lambat-lambat. Terus segerakan fadilat dia. Sebab apa? Dalam kitab Masalah Imam Makmum. Disebut dalam kitab ni. Dia kata apa imam makmum ni? Kaifiat takbiratul ihram iaitu bagi imam bagi makmum disunatkan cepat. Sunatkan cepat. Fadilat dia ialah mengangkat takbiratul ihram, maka disunat bagi makmum segera takbiratul ihram takbir selepas imam takbir. Fadilat dia. Ada hadis mengatakan sesiapa yang menghadirkan takbir tadi, menghadir takbiratul ihram selama 40, siapa yang buat demikian, maksudnya imam sebut Allahu Akbar, kita buat Allahu Akbar, sama. Bukan sama maksudnya imam jatuh je tangan, kita buat Allahu Akbar ikut solat kemudian. Jadi dia kata siapa boleh buat hadis ni sebut 40 hari, dalam 40 hari nescaya ditulis untuknya 2 kebesaran, iaitu kebebasan, yakni kebebasan dari api neraka 1, dan yang kedua kebebasan daripada perkara munafik, nifaq ya, sifat munafik. Tersebut juga dalam kitab Syarh Asy-Syihab, dia kata menurut suatu riwayat ada kesimpulan penyamun ya, sekumpulan penyamun ni telah datang menyamun 400 ekor unta dan 40 orang hamba sahaya milik Abu Umamah Al-Bahili. Lalu beliau datang menemui Rasulullah SAW. Ini ada satu riwayat cerita begitu. Lalu jumpa Nabi SAW dengan rupa yang sungul, rupa yang macam ada bimbang lah. Beliau telah ditanya oleh Nabi, hai Abu Umamah, ada masalah apa? Lalu dia ceritalah tadi, dia kata unta aku kena curi lebih kurang 40 ekor unta, 400 ekor unta. Lalu aku fikir engkau duka cita kerana luput takbiratul ihram. Nabi pusing cerita tu. Dia cerita dia masalah unta dia hilang 400 ekor. Nabi kata aku ingat kau ni rasa apa, takbiratul ihram tu luput bersama imam. Dia ingat macam tu. Kemudian jawab beliau, wahai Rasulullah, keluputan takbiratul ihram itu lebih besar dari kehilangan semua harta ini. Bahkan lebih besar daripada kehilangan unta sepenuh dunia kan? Lalu apa kata Nabi? Ya, Nabi kata apa? Takbiratul ihram itu hanya dapat dicapai dengan mengangkat takbiratul ihram sebaik sahaja imam selesai bertakbiratul ihram. Ya. Jangan diganggu dengan was-was. Jika takbiratul ihram seorang itu diganggu oleh was-was zahir, maka tidak mendapat fadilat takbiratul ihram. Bila tak dapat fadilat itu, seolah-olah 400 ekor unta yang hilang tadi itu, ya, hilang macam tu saja. Jadi besarnya fadilat takbiratul ihram, bukan perkara kecil tuan-tuan. Kita nampak macam biasa aja kan. Sebab tu dia katakan disunatkan bagi kita mengucap takbiratul ihram itu tanpa ada mat. Ya, tak payah mat dah. Terus cepat je. Allahu Akbar. Bagi orang yang tak was-was, ikut imam dengan cepat. Ya. Jangan bagi orang yang was-was pula, boleh ditakbirkan panjang ya. Allahu Akbar sampai 6 harakat sampai dia hilang was-was tadi. Allahu Akbar. Ya, boleh. Ya, boleh bagi dia. Kalau dia tak was-was, sunnahnya disunatkan paling pendek mengucapkan tanpa mat. Allahu Akbar. Boleh begitu?
Janganlah Allah, kita tak was-was tapi saja buat. Sebab apa? Ada orang buat sebelum ni. Jangan cuba buat tuan-tuan. Boleh batal. Solat kita hilang pahala. Bagaimana Nabi kata kat sahabat tadi. Iaitu Abu Umamah dia kata apa? Ingat ke hilang kamu tak sempat takbir bersama imam. Pahala dia sama banyak dengan 4,400 ekor unta yang hilang tadi. Itu kelebihan bagi takbiratul ihram. Ya. Kemudian kita tengok lagi. Luput takbiratul ihram lebih besar daripada kehilangan semua harta. Bahkan lebih besar daripada kehilangan unta sepenuh dunia. Sahadat fadilat dia. Kita dapat main-main je kan. Imam takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bunyi pun tak bunyi je. Akbar. Malas-malas je. Kalau kita rajin Allahu Akbar. Secepat mungkin. Kerana disunatkan paling kurang tidak ada. Yang paling sunat tak ada apa? Harakat. Allahu Akbar. Sebab tu Imam Mekah Allahu Akbar. Cepat je. Kita Allahu Akbar. Ya. Kalau tak was-was pun bolehlah sekadar 2 harakat. Tapi sunat paling pendek. Allahu Akbar mematikan huruf ra'. Ni kaifiat takbiratul ihram pula tadi, fadilat dia. Kaifiat dia mesti mematikan ra' jika disebut dengan dhammah baris depan menjadi ni dicerita ni. Menjadi baris dhammah, kita sebut Allahu Akbaru. Mematikan huruf ra', jangan sebut akbaru. Kalau mematikan, kalau kita baca baris dhammah jadi akbaru, solat jadi tak sah sebab mengubah makna. Yang kedua, jika yang ada yang memanjangkan alif menjadi mat, Allahu Akbar, batal solatnya, tak sah takbir tadi. Bermakna adakah Allah? Allah adakah? Kurang begitulah. Ataupun macam saya sebut minggu lepas, kita sembahyang, kawan-kawan geletek ke, kita terkejut, Allahu Akbar. Kalau boleh, buat semula. Sebab kita, waktu tak sengaja kan, ataupun kita tengah nak takbir, terpijak kucing apa, Allahu Akbar, kucing punya miau, kita pun miau Akbar juga. Takut-takut terbatal. Ya. Pastikan, sebab tu Nabi kata, nak solat, jaga. Yang kita baca selalu surah apa, Quraisy kat surah apa tu. Akhir sekali, Nabi kata, celakalah fawailul lil musalli, celakalah bagi orang solat. Takkan solat dapat celaka? Alladina hum an salatihim. Yang dia tu nak solat dia tak kata fi solatihim, an solatihim. Sebelum dia itu dia tak jaga, dia tak buat bilik khas sembahyang, dia tak pasang aircon, dia tak pasang kapet yang wangi-wangi. Bila takbir busuk, Allah Akbar, oi busuk masam kat mana, habis wailah. Allahu Akbar, nak susu, dia dah buatlah susu siap-siap, kan? Allahu Akbar, tiba-tiba panas. Tak panas ke orang ni? Lah kau panas tu, ganggu orang pula cakap tak berhenti buat apa. Tu perangai kita. Perangai kita asalnya. Dia timbul waktu sembahyang. Syaitan kata, buat lagi, cakap lagi. Biar orang depan tu terdengar cakap kau. Jadi hilang khusyuk kita. Suka sangat syaitan buat lagu tu. Ya, kita jangan. Dalam rumah pun biasanya kaum ibu lah. Cakap tak berhenti. Sampai hampir-hampir kepada kalam robawah. Kalam orang-orang yang tak ada akal. Orang gila lah kan. Cakap tak berhenti. Ni siapa ni begitu bang? Orang sembahyang. Jangan cakap. Adab. Kalau nak marah gitulah, jangan cakap. Patutnya tengok orang sembahyang, terus tutup suara. Apa tak ada, kipas tak ada, tolong buka. Itu tolong buat bagus. Jangan tolong komplain. Ni apa ni? Sejadah tak cukup. Pakai dia suara je. Jadi benda tu merosakkan solat orang lain. Ni terganggu tuan-tuan ya. Ya begitu juga. Kita tengok yang berikutnya. Jika menambah alif selepas ba menjadi akbar, saya sebut minggu lepas, menjadi darah haid maksudnya. Allahu Akbar. Kita tak tahu, saja buat. Kalau tak saja buat, iman orang kita tak batal lagi. Sebab dia nak sebut bar tapi dia tak erti. Mu'allaf baru masuk Islam, bukan mu'alif. Mu'alif pengarang kitab. Kalau mu'allaf baru masuk Islam. Kiranya baris di atas tertukar menjadi akbar. Dia boleh bermakna kepada gendang. Ya, boleh beri makna kepada gendang. Gendang ni maksudnya rebana. Dan kiranya ada yang menggetarkan ra'. Allahu Akbar. Macam M16 dia bunyi kan. Jadi sah sebab tak ubah makna walaupun dia getar begitu.
Dia tak faham mana tafkhim, mana tarqiq. Dia pun tak mengaji tajwid. Macam saya cerita minggu lepas lah. Dia nak cerita apa? Cerita baguslah qari tu baca. Sedap sungguh. Tapi sayang fiqh tak kena. Apa kena-mengena baca Quran dengan fiqh tak kena? Rupanya dia nak kata tajwid tak kena. Saya pun sokonglah bukan setakat fiqh tak kena. Tauhid pun tak kena. Apa lagi mantik semua tak kena. Itu pelik semacamnya. Iyalah, mana baca Quran fiqh tak kena. Tajwid yang tak kena. Sebab orang tak mengaji nak kata apa kan. Kiranya ada yang menggetarkan lidah. Sekadar bunyi ber gitu ya. Akbar. Ya ada sebelah-belah. Sabak bernama dah lah. Jika imam bertakbiratul ihram tanpa suara, tak boleh diikuti. Jika imam bertakbiratul ihram tanpa niat, makmum sah solatnya, sebab perkara yang sulit itu seperti hadas. Kita tak tahu dia kentut ke, imam tu jadi imam. Pernah dia datang jumpa saya, kawan-kawan lah. Dia kata, aku batal solat, aku nak berhenti malu. Dia kata, aku kentut semayang jugalah kan. Kita kata, tak apalah, kau menanggung lah, haram, dosa. Ya, sebenarnya kau boleh keluar. Sebab Nabi kata, idza fassa ahadukum. Fassa berarti kentut yang perlahan. Falyatabawwa falyu'id. Kamu kena berhenti. Ya. Cara macam mana? Tutup hidung. Kita kalau kita kentut, kita rahsia sebenarnya. Kadang-kadang perempuan malah keluar malu. Dia tahan sampai habis semayang lah, ada wuduk haram. Ya, berdosa. Ya, dia kena tutup hidung. Saya, dia kentut ni. Orang mengaji pula faham dia ni buang angin dah tu. Ya, tapi kalau darat, seperti yang kata Nabi, syaitan bila dengar azan, tadrib, dia seolah sampai terkentut-kentut lari. Itu kentut yang bunyi kuat. Darat ni bunyi kuat. Maksudnya takbir dan meletakkan tangan semasa kira. Ini penting tuan-tuan. Tu habis cerita bab takbir tadi. Kita sikit bila takbir nak meletak tangan. Tadi takbir ya. Jadi hadis riwayat daripada Abdullah bin Umar, nak cepatlah ni. Sesungguhnya Nabi SAW mengangkat kedua tangannya hingga berkebetulan dengan dua bahunya apabila membuka ibadat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi ni tuan-tuan bila nak takbir dia angkat ni. Takbir ni nanti saya masuk gambar lah. Ya, tak sempat lagi nak masuk gambar tu. Gambaran begini. Dua tangan dia diangkat, hujung jari tunjuk ni sama dengan paras bahu, tu satu. Satu lagi paling tinggi ni hujung telinga atas ni, bukan hujung telinga bawah. Sini sama dengan hujung jari hantu. Ada jari hantu? Tentu pakai cincin tak? Jangan pakai di jari hantu. Kerana itu menunjukkan kemegahan Firaun. Firaun pakai cincin memang di jari hantu. Hari ini kita tak tahu, kita sapu. Pakai ikut dan kan? Ada pakai jari tunjuk. Jari tunjuk ni kau Nabi Lut. Jangan pakai ya. Sama ada di jari Lut dua ni. Ibu dengan jari tunjuk. Ini Firaun. Nabi sunnah dua ni je. Yang macam saya pakai ni, sini dengan anak jari. Itu pun kalau anak jari dia menghadap ke dalam. Tak apa. Di cerita sini bahawa Rasulullah takbir angkat tangan, ni bucu jari hantu ni sama dengan bucu telinga atas. Sekurang-kurang begitu. Ya. Tidak ke depan, tidak di atas. Itu macam nak serena zaman komunis perang. Ya. Macam Israel kalah dengan Palestin ni serena macam tu. Sebab apa? Kehidupan Palestin dikatakan Israel kalah nak gencatan senjata sebab apa tuan-tuan? Mereka nak menangkis peluru Hamas hanya tinggal 6 hari. Peluru Hamas masih ada untuk 6 bulan. Macam mana nak perang? Mereka nak dihujani oleh Hamas selama 6 bulan. Peluru pelancar roket. Sedangkan mereka nak menangkis hanya tinggal 6 hari. Minta ke Amerika macam mana nak buat gencatan senjata. Itu selangi sikit lah ya. Kemudian sambung dia kata lagi cara takbir. Cara takbir, dua tapak tangan berhadap ke hadapan dan hujung jari sama paras bahu. Ni tuan-tuan boleh tengok. Yang kedua, dua tapak tangan ke depan, hujung jari sama dengan telinga atas. Begitu. Tuan nampak cara nak takbir begitu ya. Kemudian qiyam. Qiyam ni maksud berdiri, bukan letak tangan di pusat. Cuma dia qiyam berdiri betul dan cara meletak tangan semasa qiyam ya. Jangan sebut qiyam tu macam orang mati tuan-tuan kan. Bila ada orang mati kita pun pergi, tu qiyam tangan dia tu. Mana boleh, dia dah terbaring tu. Qiyamlah tangan dia tu. Tangan mana boleh berdiri lagi dah. Qiyam tangan tu. Petak sembahyang, tak erti sembahyang ke pun.
Maksudnya bukan qiyam. Tolong letak tangan dia seperti qiyam dalam sembahyang tu. Dalam mazhab lain, kita tengok sini, ada ceritanya. Qiyam berdiri betul. Qiyam maksud berdiri. Tapi bila orang mati, kita suruh qiyam tangan dia, tak kena lah. Sebab qiyam tu maksud berdiri. Cuma nak letak tangan, meletak cara nak letak tangan ketika mana kita qiyam. Imam Hanafi kata apa? Imam Hanafi kata takbir. Dan meletak tangan, dia angkat tangan, Allahu Akbar. Terus letak di bawah pusat. Nanti saya tunjuk gambar lah. Bawah pusat ni. Jadi itu Imam Hanafi. Kemudian Imam Syafi'i. Dia kata apa? Takbir saja meletak tangan antara pusat dan dada. Itu di antara atas pada pusat, bawah pada dada. Dan yang ketiga, Imam Maliki kata takbir. Kemudian bila takbir tu dia turun tangan tak di sisi je. Imam Maliki lagi senang. Ya, kalaulah kita kata orang mati buat qiyam macam tu, kita marah mampulah. Sebab mana boleh? Orang tak pernah qiyam macam tu, mati duduk tangan terkejung. Dah kita suruh ikut sembahyang, sembahyang pula kita ke mazhab Maliki, lurus macam tu lah. Yang ketiga, yang keempat, Imam Hambali takbir, dia angkat Allahu Akbar, meletakkan tangan di bawah pusat. Jadi Imam Hambali dengan Imam Hanafi sama. Nanti kalau tuan-tuan nampak, jangan kata, salah tu. Apa tak bawah pusat? Salah. Tak salah sebenarnya, boleh. Ya. Satu qaul, letak tangan di pangkal dada. Ya, pangkal dada maksudnya, di antara atas sikit pada dada yang Imam Syafi'i letak, di pangkal ni. Bawah dada tu pangkal sini. Tuan tak nampak kan? Kita bawah sikit, di bawah sini. Bawah tu. Kemudian, mengikut satu riwayat lagi, dia kata riwayat Wa'il meletakkan tangan di dada. Terus di dada. Ini yang kumpulan-kumpulan yang kita kata yang sunnah. Yang dia mereka dakwa dia ahli sunnah lah. Mereka terus tak di dada ni. Allahu Akbar. Lama-lama sikit lagi tak ni. Allahu Akbar. Sudah. Mazhab mana pun tak tahu. Ini Wa'il bin Hijr. Dan siapa yang memegang Wa'il bin Hijr ni, dia kata orang ni semua salah. Siapa yang tak bawah ni, tak kena. Sunnah sebenar di sini. Habis mazhab Hanafi, mazhab Imam Malik tu tuan-tuan, kalau disebut dalam kitab dia, sesungguhnya Imam Malik ni, idza dzukiral hadis fabalakan najm. Iaitu bila sebut hadis, Imam Malik ni utara bintang kejora dalam bidang hadis. Takkan dia tak reti nak pilih. Dia kata Imam, tengok satu lagi. Riwayat Al-Bazzar meletakkan tangan di tepi, di sisi. Dia semacam Imam Hanafi. Ya. Kemudian Sayyidina Ali pula riwayat, iaitu meletakkan tangan di bawah pusat. Bawah pusat sama dengan Imam Hanafi. Sama dengan Imam Hambali tadi. Yang meletak di sisi sama dengan Imam Malik. Al-Bazzar. Ya. Riwayat Wa'il pula meletak tangan di atas. Semua ni hadis sahih. Jadi kalau kata sembahyang mesti tak di sini. Ini yang hadis sunnahnya. Kalau sunnah itu saja, takkanlah Imam Malik tak reti nak pilih. Mana Imam Sayyidina Ali mengatakan letak di bawah pusat. Ya, Bazzar kata letak di sisi. Takkan nak ambil Wa'il satu. Ya, yang Nabi letak bawah pusat tu. Mereka pula Sayyidina Ali ni siapa? Anak akak Nabi. Bukan orang biasa. Anak akak Nabi. Anak akak Nabi pula kalau dia kata letak bawah pusat Nabi, aku tengok dia sembahyang. Dia terus Imam Malik ambil yang tu. Ya. Imam Hanafi ambil yang tu, Imam Ahmad bin Hanbal pun ambil yang tu. Ahmad bin Hanbal ni bukan celah-celah orang juga, penghafal hadis. Ya, itu sebenarnya salah tanggapan sahaja, ya. Jadi sikit jauhkan diri daripada dijangkiti penyakit was-was. Itu sikitlah. Kemudian sesiapa terkena was-was boleh baca doa ini, ya. Allahumma inni a'udzubika min syaitanil waswatil khanzab, ya. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada syaitan yang waswas khanzab. Jadi waswas ni nama dia, syaitan tu nama dia khanzab. Macam syaitan yang memecah belah kita dalam keluarga, dia panggil ad-dasim. Ad-dasim, ya. Dasim ni, dia kerja dia tak ada lain tuan-tuan, nak pecah belah keluarga kita. Kita dalam keluarga ni gaduh-gaduh sikit-sikit. Dasim. Kalau orang tunjuk pada dasim, tak habis-habis ya nak usik kami bagi pecah belah. Bergaduh, cerai-berai. Sebab dia suka cerai-berai. Supaya bila kita bercerai-berai tuan-tuan, hancur keluarga kita, masjid tak terbina lagi. Jadi jagalah keluarga dengan aman, jaga ke was-was ini, baca doa. Kalau syaitan baca doa ini, kalau sembahyang, kalau dalam rumah kita doa, ya Allah jauhkan kami daripada gangguan syaitan yang bernama Dasim yang memecah belah keluarga kami, ya. Kemudian boleh baca la ilaha illallah
Kemudian boleh baca lagi doa-doa yang lain. Allahumma inni a'udzubika min hamazati syayatin ataupun min hamzihi wa nafthihi wa nafathih. Kemudian ludah sebelah kanan sikit, jangan ludah yang ketui tu, ludah syarat saja. Tu sikit, mudah-mudahan solat kita khusyuk. Yang tak khusyuk tu puncanya kita tak jaga daripada awal. Fi salatihim, dia tak jaga sebelum tu. Kalau kita jaga tertib semua macam kita nak, kita dah servis semua siap, naik je insya-Allah berjalan lancar. Wallahu alam. Ya Allah, jauhkanlah kami, sungguhnya kami berlindung padamu daripada khanzab, iaitu syaitan yang jenis was-was. Wallahu a'lam. Siap tepuk tangan lagi tu. Ya, sekian sudah perbincangan kita pada hari ini tentang takbir. Minggu depan insya-Allah kita masuk rukun yang berikutnya berkenaan dengan sembahyang, iaitu rukun yang berkaitan dengan bacaan pula, iaitu selepas daripada takbiratul ihram. Yang bacaan lagi ialah kita bicara tentang satu lagi, iaitu membaca surah Fatihah. Fatihah ni penting tuan-tuan. Takut kita, insya-Allah kita tumpu sikit Fatihah minggu depan. Takbir rukun qauli yang kedua, iaitu baca Fatihah. Kita takut Fatihah kita baca salah, batal solat, ya. Cara baca Imam Nawawi kata apa, bagaimana syarat nak baca Fatihah bagi kita makmum. Adakah kita tak perlu baca dan makmum lain imam baca sahaja? Itu pandangan ulama, kita tengok perbahasannya pada minggu hadapan. Allahu a'lam. Minta maaf banyak-banyak tuan-tuan. Tak cukup masa. Ya, tak cukup masa yang nak bahas dengan tuan-tuan perempuan, dan saya pun tak apalah rugi masa pun tak apa. Demi kepentingan ilmu ni, tuan-tuan pun kesungguhan kerana tiap-tiap minggu datang kan. Kita anggap bila masuk saja dalam WhatsApp ni, ibarat tuan-tuan datang mengunjungi kami dalam majlis ilmu, berasa bersalah kalau tak diberikan masa yang lebih, tak ditambahkan perbahasan-perbahasan yang detail, ya. Harap tuan-tuan fahamlah semua, ya. Daripada sikit rujukan saya tu, dan tuan-tuan nak tambah lagi, carilah ulama-ulama mutabar kitab yang lebih besar daripada mata Abi Syuja, kitab Iqna dan sebagainya, perbahasan tentang takbiratul ihram. Minggu depan kita masuk rukun qauli yang kedua, itu membaca surah Al-Fatihah. 1 jam tak cukup tuan-tuan. Orang buat satu diskusi 1 hari. Dan dibuka pula soal jawab. Wallahu a'lam, sekadar itu. Mudah-mudahan tuan-tuan faham. Dan saya izinkan tuan-tuan yang nak pergi beli nasi lemak, lebih dah. Masak nasi, nak masak apa-apa sajalah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa yanfa'una bima 'allam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma fa'alkanlah ilmu yang telah kami pelajari dan apa yang kami sampaikan pada yang kami bincang sama-sama kami, ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah hati kami ini cekal dan berterusan adwam, berterusan mencari ilmu, ya Allah, dalam apa jua keadaan kami. Begitu juga Allah, kekalkanlah hati kami cekal dalam melakukan ibadah, ya Allah. Walaupun dalam keadaan kami sakit, ya Allah. Walaupun keadaan kami diuji dalam apa jua keadaan, ya Allah. Ya Allah, ikhlaskanlah hati kami belajar ilmu ini, ya Allah. Sematkanlah ianya sebagai ilmu yang dapat kami amalkan dalam kehidupan kami, ya Allah. Sehinggalah kami bertemumu, ya Allah. Allahumma ya Allah, berkatilah ilmu telah kau berikan pada kami, ya Allah. Ya, jadikanlah ianya amalan buat kami, ya Allah. Allahumma ya Allah, hindarilah kami dari penyakit wabak COVID-19 ini, ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami pencinta ilmu ini, dijauhi wabak sakit ini, ya Allah. Kiranya kami diberi ujian, ya Allah, datangkanlah kesabaran. Kiranya kami belum diberi ujian, ya Allah, janganlah ia mendekati kami, ya Allah. Dindilah kami, ya Allah, buat selama-lamanya dari penyakit ini, ya Allah. Kami bimbang, ya Allah, kami tidak mampu melalui ujian yang kau berikan, ya Allah. Oleh itu, ya Allah, selamatkanlah dari kami dari ujian itu. Allahumma rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Jadi tuan-tuan, mohon kemaafan. Saya serah kembali kepada Puan Lina lah untuk mengendalikan program berikutnya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan tuan-tuan faham, ya. Tak faham nanti hantar semula dekat Puan Lina sebagai admin untuk kita bincang dalam bentuk soalan.